Bagaimana ingin menilai sesuatu hadis yang kelihatan pelik matannya. Misalnya hadis sahih tentang Nabi Musa alaihi salam yang menampar malaikat maut. Apakah usul riwayat dan dirayah yang diletakkan oleh para ulama hadis dalam hal ini? Nombor satu sekali kita kena tengok benda tu ada dalam kitab mana. Kalau ada dalam Bukhari, dalam kitab-kitab yang tinggi-tinggi, yang muktabar itu, kita mesti berhati-hati sedikit. Tapi kalau benda-benda macam ni, ada setengah-setengah ulama yang dia mengambil sikap mudah. Dia tak kira di mana pun, dalam kitab mana pun, kalau yang bercanggah dengan usul dirayah, walaupun dari segi riwayat dia tu sudah sahih, dia tak terima juga. Inilah yang berlaku kepada hadis ini, hadis yang disebutkan ini. Misalnya ada ulama-ulama kita lah, ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah dahulu dan kemudian ada yang menafikannya, mengatakan ini tidak sahih. Tapi saya tak setuju dengan pendapat itu. Sebab kita perlu bercermat dalam perkara ini. Walaupun saya sendiri pun ada juga pada tempat-tempatnya juga berpendapat begitu, tapi saya lebih suka bersikap bercermat dalam perkara ini. Mesti kita kena teliti dulu, tengok dulu apa kata ulama-ulama dahulu, kemudian nilai pula benda ni boleh selesai ke tidak, secara logiknya. Kalau boleh selesai, kita terima sajalah. Apa salahnya? Apa salahnya? Misalnya cerita ni, bagi saya terima. Ini sahih, tak ada sesuatu yang bercanggah dengan usul dirayah. Dari segi riwayat pun okey, tak ada apa. Jadi kita boleh terima. Sebab apa? Sebabnya malaikat maut yang ditampar oleh Nabi Musa itu, dia menyamar, dia berupa manusia dan pergi masuk tu senyap-senyap dalam rumah dia. Jadi cara masuk tu macam orang nak menceroboh dia. Jadi mana dia, Nabi pun dia tidak semua tahu. Dia tidak semua tahu. Berapa banyak dalam Quran Nabi Ibrahim tak tahu malaikat yang datang kepada dia itu malaikat. Dia ingat manusia. Kalau dia tahu malaikat, untuk apa dia panggang daging dan hidangkan kepada mereka? Berapa banyak dalam benda macam ni ada dalam Quran pun. Jadi Nabi Musa tak tahu yang dia ni malakul maut. Itu mungkin boleh berlaku benda macam tu apabila dia datang dalam rupa manusia. Dan Allah SWT tak nak bagi tahu lagi kepada dia pada ketika itu. Dia tak tahulah. Jadi bila dia tengok orang nak menceroboh dia, nak mengambil nyawa ni, menceroboh lah kira, nak bunuh kita misalnya, takkan kita diam saja? Nabi Musa kan orang hebat. Dia orang hebat. Kalau kita ni pendekar lah. Pendekar takkan ada pendekar nak duduk senyap. Jadi dia tampar tu sebagai reaksi, tindak balas dia terhadap orang yang nak menceroboh dia. Tiba-tiba keluar biji mata dia bila dia tampar. Itulah yang setengah-setengah orang dia kata tak pernah sabar ni, malaikat boleh keluar biji mata macam mana. Dia pergi mengadu hal kepada Allah SWT. Allah SWT masukkan semula. Allah SWT nak tunjukkan betapa kehebatan Musa. Dia bukan jalan-jalan orang. Dan dia begini, makhluk-makhluk halus ni kalau dia sudah berupa dengan sesuatu rupa, dia boleh berkesan. Misalnya jin, kalau dia berupa, ketika dia berupa jadi ular, kita pukul dia kena. Tapi kalau dalam rupa asal dia macam air saja, macam angin saja, kita potong, tak jadi apa. Tak ada kesan pun kepada dia. Tapi bila dia berupa dengan makhluk yang ada jisim, dia ada terkesan. Begitu keadaannya dengan malaikat pun. Bila dia berupa manusia, dia ada kesan itu. Dan kesan itu dapat dilihat oleh Nabi Musa. Dapat dilihat. Cuma dia boleh kembali kepada asal. Bila dia kembali kepada asal dia, terutamanya dalam kes ini, dengan kehendak Allah, dia balik seperti asal dia. Tak adalah kecacatan itu. Kecacatan itu hanya sementara waktu.
Nak ceritanya banyak pengajaran di sebalik itu. Manusia ni tak kira siapa pun, mati itu adalah sesuatu yang tidak disenanginya. Semua orang tak mahu mati, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu dia bersedia, lain cerita. Sama juga dengan Nabi Musa. Lepas itu Allah SWT hantarkan pula malakul maut itu pergi kata kepada dia, pergi berjumpa pula dengan Musa, berjumpa sebagai malaikat lah. Dan dikatakan, kamu ini lembu, kamu letak tangan kamu di atas lembu tu. Letak tangan kamu di atas lembu tu. Sebanyak mana bulu lembu tu, kulit lembu tu yang terkena tangan kamu, setiap sehelai bulu itu kamu dapat setahun. Nah, kamu nak macam tu, kamu boleh hidup kan? Kalau kamu nak macam tu pun boleh juga. Dan kalau kamu nak mati pun boleh juga. Oh, bila Nabi Musa tahu ini memang malakul maut, diberi pilihan macam tu, dia pun sudah bersiap sedia, banyak dah selesai dah kerja dia. Dia kata dia nak mati, dia tak takut pun mati. Bila dalam keadaan sedar, dia boleh terima. Cuma tadi datang tu, cara datang tu menakutkan dia. Orang nak menceroboh dia, nyawa dia, katakanlah orang nak bunuh kita, nak tikam kita, takkan kita duduk saja. Jadi zahirnya nampak macam dia sengaja. Dia tidak. Sebenarnya itu reaksi dia. Nak ceritanya manusia ni secara nalurinya dia tak suka, dia akan jaga diri dia. Itu semula jadi, Tuhan buat begitu. Kalau datang betul, kita akan alis sedikit. Memang begitu. Kalau kita boleh tepis, kita akan tepis. Memang begitu, semula jadi manusia. Tak kira dia seorang Nabi atau orang biasa. Jadi apa yang tak boleh terima cerita ni? Boleh terima. Bagi saya tak ada benda yang pelik. Yang nampak tu setelah dia berupa memang nampak lah. Allah SWT bagi nampak. Lepas itu bila dia kembali kepada asal, balik kepada asal lah. Macam air, kita kata air. Bila kita letak dalam freezer ataupun di satu kilang air batu, kita boleh bentuk kan. Di China, di mana orang buat patung, orang buat macam-macam dengan air batu, ais. Dia buat bangunan, dia buat topeko, macam-macam lah dia buat kan. Boleh jadi dengan ais. Sudah jadi bertongkol. Tapi kalau kita cairkan, dia jadi tak ada semua. Bentuk tadi sudah tidak ada, hilang. Kembali kepada asal. Begitulah keadaannya. Ketika dia berupa begitu, kita boleh bentuk dia begini. Kita boleh potong. Tapi bila dia kembali kepada asal, yakni air yang asal itu tak ada. Tak ada dah bentuk tadi. Begitulah juga dengan malaikat ini. Bagi saya boleh terima cerita. Tidak ada apapun yang pelik sebenarnya yang menyebabkan kita nak tolak hadis ini jadi dhaif, jadi lucu. Tidak ada apa yang lucu. Kalau Allah SWT nak tunjuk banyak lagi perkara yang lain yang gaib kepada kita, kita akan dapat lihat banyak lagi perkara-perkara yang pelik-pelik. Itu bukan sesuatu sebab untuk kita menolak hadis-hadis yang seperti